Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Afif. Apa khabar semua murid-murid? Kabar baik. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua. Semoga kita semua dalam keadaan sihat walaupun kita masih dalam Perintah Kawalan Pergerakan lagi kan, PKP. Ustaz harap semua dalam keadaan sihat dan berada dalam keadaan baiklah. Jadi Ustaz nak minta kepada kamu semua, insya-Allah sama-sama jaga kesihatan kita agar kita dapat boleh meneruskan belajar macam biasa walaupun dalam keadaan online. Jadi insya-Allah hari ini untuk co-curriculum kita akan belajar tentang bulan Sabit Merah di Malaysia, cuma kita akan belajar lebih detail. Apa tajuk dia nanti insya-Allah Ustaz akan beritahu kamu tajuk dia. Jadi sebelum kita mulakan kelas, Ustaz nak minta Faris tolong mengetuai kawan-kawan untuk membacakan doa hari ini insya-Allah. Silakan Faris. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa isyur alaina min khazaini rahmatika ya ar-rahmanir rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Alamal insana ma lam ya'lam. Amin ya rabbal alamin. Amin. Okay, terima kasih kepada Faris dan juga rakan-rakan sekalian, anak murid sekalian. Moga-moga dengan bacaan doa sebentar tadi itu menjadikan kelas kita berkat dan memudahkan kita untuk mendapatkan ilmu insya-Allah. Okey. Seterusnya kelas, Ustaz nak terangkan sikit kepada kamu berkaitan dengan etika pembelajaran ataupun peraturan kelas secara online ini. Yang pertama, Ustaz nak minta kamu duduk dalam keadaan selesa. Tak kisahlah kamu duduk dekat mana pun, dekat rumah ke, luar rumah ke, dekat mana-mana sahaja, tapi pastikan duduk dalam keadaan selesa. Kalau ada kerusi, duduk atas kerusi, tak ada kerusi, duduk kat bawah dan duduk dalam keadaan selesa. Yang kedua, Ustaz nak minta kamu tolong mute-kan ataupun jangan buka kamu punya mikrofon tu. Mute-kan suara. Kecuali Ustaz minta. Contohnya Ustaz sebut Haziq, tolong jawab pertanyaan Ustaz, barulah buka mikrofon tersebut. Sebab apa? Sebab supaya tidak mengganggu rakan-rakan yang lain untuk belajar. Okey, itu yang kedua. Dan yang ketiga kelas, tekan raise hand sekiranya ada soalan. Okey, jika kamu ada sebarang persoalan, pertanyaan, tidak faham, kamu boleh angkat tangan dan tanyakan kepada Ustaz. Okey, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat, dilarang berbual-bual sehingga mengganggu rakan yang lain. Berbual-bual ini maksudnya secara kamu bersembang di dalam kelas ini ataupun kamu menggunakan chatting di sana. Jadi Ustaz minta sangat kepada kamu supaya mematuhi empat-empat peraturan yang Ustaz nyatakan di sini. Ustaz harap semua boleh faham. Faham ke semua kelas? Faham. Okey. Terima kasih semua. Okey, sekarang kita masuk kepada Ustaz nak tunjukkan kepada kamu. Nampak tak gambar di atas di dalam skrin yang Ustaz tunjuk ni? Nampak. Okey, nampak. Aufa. Ya, Apa yang kamu nampak di dalam gambar ni? dia orang tengah rawat pesakit. Oh, dia orang tengah rawat pesakit. Pesakit tu pelajar ke, orang tua ke, budak-budak ke apa? Belajar. Pelajar. Okey, yang warna merah, yang pakai baju warna merah ni dia luka dekat mana?
Apa? Ulang sekali. Yang pesakit yang pakai baju warna merah ni, pelajar ni, dia luka dekat bahagian mana tu? Muka. Muka kan, bawah dagu ni kan, muka dia bawah kan. Ah. Okey, yang kedua ni Aufa, Pendarahan. pendarahan dekat mana? Dekat tangan. Okey, tangan. Jadi kawan dia tengah rawat dia kan? Betul. Okey, terima kasih Ya. Aufa. Sama-sama. Terima kasih Aufa. Okey, kita lihat gambar seterusnya. Okey. Hari ini yang ni Ustaz nak minta Haziq. Haziq boleh ke? Boleh. Haziq, cuba bagi tahu Ustaz apa yang kamu nampak gambar yang atas sekali sebelah kiri yang pakai topi tu. Merawat pesakit pingsan. Mungkin pesakit tu pengsan kan? Kamu nampak kan? Ada 3 orang yang pakai baju apa dia? BBSM kan? BBSM tu Bulan Sabit Merah di Malaysia tu. Dia sedang merawat rakan dia yang sakit. Okey, gambar yang kedua ni Haziq. Merawat pelajar patah tangan. Mungkinlah patah tangan kan Haziq kan? Ustaz pun tak tahulah patah tangan ataupun tidak. Kemungkinan patah tangan lah. Jadi pelajar-pelajar lain dia sedang merawat rakan mereka. Mungkin jatuh sedang bermain. Jadi mereka memakaikan satu kain. Dia sebut sebagai kain anduh kepada pelajar ini. Okey Haziq, gambar yang terakhir Haziq. Polis rawat pesakit dekat tengah-tengah jalan yang pengsan. Okey, bagus Haziq. Ada orang yang sakit jatuh di tengah jalan, jadi polis ini datang ataupun inilah bahagian keselamatan ni dia datang merawat. Jadi berdasarkan gambar yang kamu lihat ini, terima kasih Haziq Okey, kad imbas ini berkaitan dengan apa ya? Cuba kamu fikir. Siapa yang nak jawab? Maksudnya bila kamu duduk dekat sekolah kan, tiba-tiba kawan kamu jalan-jalan-jalan jatuh, lepas tu luka bahagian lutut. Apa yang kamu akan buat? Ain. Cuba jawab Ain, bagi tahu Ustaz. Ain? Ain ada ke? Okey, Zahira. Zahira? Okey, Cempaka Ayu. Cuba bantu Ustaz. Rawat. Kamu rawat. Macam mana kamu nak rawat Cempaka Ayu? Saya Okey, Zahira. Bila nampak kawan kamu luka dekat sekolah, apa yang kamu nak buat? Zahira? Okey, jadi kamu mesti bawa kepada cikgu kan? Bila bawa kepada cikgu, jadi bila kamu bawa kepada cikgu, cikgu akan merawatlah kawan kamu yang jatuh tu. Selalunya kamu akan rawat menggunakan apa? Cikgu jadi doktor ke? Tak kan? Cikgu akan guna apa? Siapa boleh bantu Ustaz? Bulan Sabit Merah. Yalah, Bulan Sabit Merah. Tapi cikgu akan rawat menggunakan apa? peti pertolongan panas. Okey, bagus Faris. Jadi cikgu akan merawat menggunakan peti pertolongan cemas. Jadi kelas, tajuk kita pada hari ini, Ustaz akan ajar kamu ialah berkaitan dengan peti pertolongan cemas. Jadi kamu tahu kan, siapa pernah tengok peti pertolongan cemas? Cuba angkat tangan. Oh, Saya. ramai. Okey, bagus. Ramai yang angkat tangan. Jatuh tangan kelas. Jadi kamu semua ada pengalaman lah ataupun tahu berkaitan dengan peti pertolongan cemas. Jadi
Ustaz nak minta kepada kamu semua bagi perhatian sebab tajuk ini merupakan tajuk yang sangat penting supaya nanti bila kamu berlaku kecemasan, kamu semua tahulah apa yang kamu perlu buat. Okey, untuk objektif kelas hari ini, yang pertama Ustaz nak kamu semua dapat mengetahui apakah yang dimaksudkan dengan peti pertolongan cemas yang pertama, dan yang kedua kamu dapat mengetahui apakah bahan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas tersebut. Sebelum ni kita tengok je peti tapi tak tahu apa yang ada di dalam peti pertolongan cemas tersebut. Dan yang ketiga, murid-murid dapat menggunakan peti pertolongan cemas apabila berhadapan dengan kecemasan. Bila kamu berhadapan dengan kecemasan kan, apa yang kamu nak buat? Contoh dekat rumah kamu ada peti pertolongan cemas. Jadi bila adik kamu jatuh kan, lompat-lompat di atas tilam, jatuh luka dekat tangan. Jadi kamu nak buat macam mana? Jadi itulah objektif kita. Ada 3, Ustaz Arab, Ustaz Umur semua boleh bagi perhatian dan agar pembelajaran kita dapat mencapai ketiga-tiga objektif ini. Okey. Sekarang ini Ustaz nak ajak kamu sama-sama kita menonton video ini. Ustaz datangkan kamu khas ada seorang di dalam video ini, kamu boleh tengok orangnya handsome, kacak dan bergaya. Okey, boleh tonton. Dengar tak kelas? Dengar. Assalamualaikum murid-murid. Dengar. Ustaz harap semua dalam keadaan sihat. Okey. Hari ini Ustaz nak ajar kamu satu Dengar. iaitu kamu lihat apa yang ada di tangan Ustaz. Ini adalah peti pertolongan cemas, first aid kit. Okey, apakah yang dimaksud dengan first aid kit ataupun peti pertolongan cemas ini? Peti pertolongan cemas ini ialah peti yang lengkap mengandungi ubat-ubatan serta peralatan perubatan yang asas apabila kita berlaku kecemasan. Okey, itu maksud peti pertolongan cemas yang Ustaz pegang pada hari ini. Jadi kita kena tahu juga sebab apa kita perlu adanya peti pertolongan cemas ini. Yang pertama, peti pertolongan cemas ini dia boleh menyelamatkan nyawa. Yang kedua, dia boleh mengurangkan kesakitan apabila kita mengalami sebarang kecederaan. Dan yang ketiga, dia boleh mencegah kecederaan daripada merebak dengan lebih teruk lagi. Contoh kita cedera dekat tangan, bila luka kita letakkan ubat. Jadi kalau kita tak letakkan ubat, dia boleh merebak lagi. Okey, seterusnya murid-murid, kita akan mengetahui apakah kepentingan peti pertolongan cemas ini ataupun disebut sebagai first aid kit. Yang pertama, peti pertolongan cemas ini ia menyimpan ubat dan juga peralatan apabila kita mengalami kecederaan. Sebagai contoh di dalam peti pertolongan cemas ini boleh kita lihat pelbagai ubat-ubatan dan peralatan yang terdapat di dalam peti ini. Okey. Dan yang kedua, pentingnya kita ada peti pertolongan cemas ini adalah untuk memenuhi keperluan perundangan. Dan yang terakhir, yang ketiga murid-murid, peti pertolongan cemas ini dia boleh membantu sesiapa sahaja dalam keadaan kecemasan. Jadi peti ini bila kita ada, kita boleh membantu orang lain sama ada di sekolah, di rumah dan di mana-mana sahaja. Jadi di situ dapat kita faham apakah yang dimaksudkan dengan peti pertolongan cemas. Yang kedua, kita tahu sebab apa perlu kita ada peti pertolongan cemas ini. Dan yang ketiga, kita mengetahui apakah kepentingan peti pertolongan cemas ini kepada kita semua. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey. Kamu kenal tak yang ada dalam video tu? Kenal. Kenal. Okey. Jadi kamu apa jelas tak apa yang pak cik tu ceritakan kepada kamu?
Ya. Jelas. Jelaskan. Faham tak? Jelas. Faham. Faham. Nak dengar sekali lagi. Lagi sekali. Okey. Lagi sekali. Okey, Ustaz bagi dengar lagi sekali. Cuma kamu bagi perhatian dekat 3 benda 3 perkara yang Pak Cik tu sampaikan. Yang pertama, kamu kena tahu apa itu peti pertolongan cemas. Yang kedua, sebab apa kita perlu mengetahui ataupun sebab apa kita perlu ada peti pertolongan cemas. Dan yang ketiga, apakah kepentingan ataupun fungsi peti pertolongan cemas. Okey. Ustaz ulang balik Okey. Sekarang Ustaz minta semua mute sebelum Ustaz pasangkan video ini. Ustaz minta mute sebelum Ustaz pasangkan video. Okey, terima kasih. Okay, sekarang semua bagi perhatian kepada 3 perkara yang Ustaz bagi tahu tadi. Maksud, sebab apa perlu peti pertolongan cemas dan apakah kepentingan dan fungsi dia. Sekejap Okey. Assalamualaikum murid-murid, apa khabar? Ustaz harap semua dalam keadaan sihat. Okey. Hari ini Ustaz nak ajar kamu satu benda, iaitu kamu lihat apa yang ada di tangan Ustaz. Ini adalah peti pertolongan cemas, first aid kit. Okey, apakah yang dimaksud dengan first aid kit atau peti pertolongan cemas ini? Peti pertolongan cemas ini ialah peti yang lengkap mengandungi ubat-ubatan serta peralatan perubatan yang asas apabila kita berlaku kecemasan. Okey, itu maksud peti pertolongan cemas yang Ustaz pegang pada hari ini. Jadi kita kena tahu juga sebab apa kita perlu adanya peti pertolongan cemas ini. Yang pertama, peti pertolongan cemas ini dia boleh menyelamatkan nyawa. Yang kedua, dia boleh mengurangkan kesakitan apabila kita mengalami sebarang kecederaan. Dan yang ketiga, dia boleh mencegah kecederaan daripada merebak dengan lebih teruk lagi. Contoh, kita cedera dekat tangan, bila luka kita letakkan ubat. Jadi kalau kita tak letakkan ubat, dia boleh merebak lagi. Okey, seterusnya murid-murid, kita akan mengetahui apakah kepentingan peti pertolongan cemas ini ataupun disebut sebagai first aid kit. Yang pertama, peti pertolongan cemas ini ia menyimpan ubat dan juga peralatan apabila kita mengalami kecederaan. Sebagai contoh, di dalam peti pertolongan cemas ini boleh kita lihat pelbagai ubat-ubatan dan peralatan yang terdapat di dalam peti ini. Okey. Dan yang kedua, pentingnya kita ada peti pertolongan cemas ini adalah untuk memenuhi keperluan perundangan. Dan yang terakhir, yang ketiga, murid-murid, peti pertolongan cemas ini dia boleh membantu sesiapa sahaja dalam keadaan kecemasan. Jadi peti ini bila kita ada, kita boleh membantu orang lain, sama ada di sekolah, di rumah dan di mana-mana sahaja. Jadi di situ dapat kita faham apakah yang dimaksudkan dengan peti pertolongan cemas. Yang kedua, kita tahu sebab apa perlu kita ada peti pertolongan cemas ini. Dan yang ketiga, kita mengetahui apakah kepentingan peti pertolongan cemas ini kepada kita semua. Semoga bermanfaat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih kepada Pak Cik tersebut kerana telah menerangkan kepada kita tentang fungsi ataupun apakah itu peti pertolongan cemas, sebab apa kita perlu ada peti pertolongan cemas dan apakah kepentingan dan fungsi peti pertolongan cemas. Jadi ada 3 benda lah. Ustaz ulang balik sebelum nak ingatkan kamu. Siapa yang boleh bagi tahu Ustaz, apakah yang dimaksudkan dengan peti pertolongan cemas? Siapa yang nak jawab angkat tangan? Saya.
Okey, Aufa angkat tangan. Okey, cuba. Beritahu Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan peti pertolongan cemas, Aufa? Peti yang mengandungi ubat-ubatan yang atas. Okey, bagus Aufa. Aufa sebut peti pertolongan cemas ini adalah sebuah peti yang menyimpan perubatan yang maksudnya ubat-ubat dan juga peralatan yang boleh merawat apabila berlaku sebarang kesakitan. Okey, bagus Aufa. Terima kasih. Jawapan yang tepat. Okey, seterusnya Ustaz nak tahu juga apakah siapa yang boleh ingat? Satu pun tak apa. Sebab apa kita ini perlu ada peti pertolongan cemas, sama ada di sekolah ke, di rumah ke, dalam kereta ke, Untuk ataupun merawat. okey. Aiman nak cuba jawab ke Aiman? Okey, Aiman cuba jawab Aiman. Ya. Okey. Hmm. Ada yang dalam video tadi dia cerita ada 3 sebab kan. Cuba Aiman bagi tahu satu je. Untuk Yang Aiman sebut tadi. merawat. Okey, bagus Aiman. Okey, dia ada 3 lah fungsi dia. Terima kasih Aiman. Yang pertama, kita boleh menyelamatkan nyawa. Ustaz, takkan dia jadi malaikat kan boleh menyelamatkan orang? Bukan. Ataupun Allah kan boleh menyelamatkan nyawa orang? Tak. Maksudnya di sini, contohlah dia cedera kan. Kalau darah dia banyak keluar, dia boleh menyebabkan kematian. Jadi kalaulah ada peti pertolongan cemas ini, mungkin boleh membantu kan. Siapa yang mengalami kecederaan tu, dia boleh rawat-rawat bagi berhenti darah tersebut, balut dan sebagainya, cuci daripada masukkan kuman. Okey, jadi itulah yang dimaksudkan menyelamatkan nyawa. Okey, yang kedua, dia kurangkan kesakitan. Kurangkan kesakitan. Contohnya siapa yang jatuh ketika berlari kan, kita dah tak ada sukan kan tahun ni. Siapa yang main sukan kan, lari-lari jatuh. Bila jatuh ni terseliuh kaki. Jadi dalam first aid tu adalah dia punya satu ubat, bila kita sapu dia kurangkan kesakitan tersebut. Jadi itulah yang dimaksudkan sebab apa perlu kita ada peti pertolongan cemas. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, dia cegahkan kecederaan itu daripada lebih parah. Contoh luka sikit je. Tapi kalaulah kita tidak menggunakan ubat, luka tersebut mungkin dimasuk kuman dan sebagainya, boleh menyebabkan kecederaan yang lebih parah lagi. Okey, itu adalah perlunya. Kita perlu ada peti pertolongan cemas. Okey, seterusnya Ustaz nak tahu juga apakah kepentingan dan fungsi peti pertolongan cemas. Sebab apa? Ataupun apakah kepentingan peti pertolongan cemas ini kepada kita semua? Ada siapa tak nak jawab dekat Ustaz? Satu je. Tak perlu banyak. Ustaz nak tahu satu je. Yang video tadi dia ceritakan kepada kita 3. Kalau boleh bagi tahu satu pun okey. Apa nak cuba? Iris, boleh? Cuba je. Salah tak ada masalah. Kenapa peti pertolongan cemas ini penting, Iris? Ustaz, tadi dekat video yang Ustaz tunjuk tu saya tak dengar sangat. Apa dia? Yang dekat video yang Ustaz tunjuk tu saya tak dengar sangat. Oh, ni tak jelas suara dia. Okey, tak apa Iris. Okey, ada lagi tak sahabat-sahabat yang lain yang nak bantu? Kisha cuba bantu Kisha. Menyelamatkan nyawa. Okey, betul Kisha. Okey, terima kasih kepada Kisha. Okey, dia ada 3 fungsi ataupun 3 kepentingan yang Ustaz ceritakan kepada kamu tadi di dalam video tersebut. Yang pertama, apa pentingnya peti pertolongan cemas tu? Yang pertama dia simpan ubat lah. Kan? Dalam tu dia simpan ubat. Okey. Jadi kalaulah kita nak bawa ubat dalam poket macam tak ni lah kan, tak elok lah kan, tak dalam poket, nanti kita jatuh ubat tu rosak dan sebagainya. Jadi peti pertolongan cemas itu dia boleh simpan ubatan yang ada di dalam kotak tersebut supaya lebih selamat dan tersimpan rapi. Bila berlaku sahaja kecemasan, boleh kita buka cepat-cepat dan kita boleh merawat. Yang kedua,
kepentingan peti pertolongan cemas ini adalah memenuhi keperluan perundangan. Jadi sekolah kalau tak ada peti pertolongan cemas ini satu kesalahan. Jadi sekolah boleh disalahkan ataupun diambil tindakan undang-undang jika tidak menyimpan peti pertolongan cemas. Sebab apa? Sebab bila murid-murid berlaku kesakitan ke, sakit perut dan sebagainya, macam mana nak buat? Okey. Itu yang kedua. Dan yang terakhir, yang ketiga kelas, dia boleh membantu kita apabila berlaku sebarang kecemasan. Contohlah kamu duduk di dalam kelas, jalan-jalan-jalan, terlanggar pintu kan. Ain jalan-jalan nak masuk pergi kelas 5 UPM tu daripada tandas. Jalan-jalan, dia tengok pokok bunga sebelah kanan tu. Lepas tu terlanggar pintu. Tiba-tiba terlanggar pintu, luka dekat bahagian dahi. Bila terluka dekat bahagian dahi tu macam mana nak buat? Jadi kelas berdarah kan, darah meleleh dan sebagainya, macam mana nak buat ustaz? Bawa pergi dekat bilik kesihatan, dan di dalam bilik kesihatan itu cikgu-cikgu akan menggunakan peti pertolongan cemas, menggunakan kapas cuci luka, lepas cuci luka tampalkan plaster. Jadi dia boleh merawat kesakitan yang dialami oleh Ain sebentar tadi. Bukan ustaz doa akan bagi Ain sakit, tak, maksudnya contoh. Okey. Jadi kamu dah tahu apa itu peti pertolongan cemas, kamu dah tahu sebab apa perlu ada, dan yang ketiga apakah kepentingan ataupun fungsi peti pertolongan cemas yang ustaz ceritakan sebentar tadi. Okey. Kita bergerak kepada slide seterusnya. Okey. Benda yang paling penting kan, kamu mesti kena tahu apa yang ada di dalam peti pertolongan cemas itu. Okey, yang pertama sekali ustaz nak minta Kisha. Darwish. Ya Ustaz. Darwish, cuba kamu cerita kat ustaz apa yang kamu nampak dalam gambar ni, Darwish. Plaster untuk luka. Plaster untuk luka. Dekat rumah ada tak? Ada? Dekat rumah ada. Okey, di antara bahan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas ni adalah plaster luka. Dia ada banyak bahan tapi ustaz cerita beberapa saja bahan yang ada. Okey, Darwish pernah ni tak guna plaster luka ni? Pernah. Sebab apa? Jatuh longkang. Jatuh longkang dekat sekolah ke rumah? Rumah. Okey, Darwish jatuh dekat rumah kan? Teruk tak? Tak ada, teruk sangat. Sikit-sikit lah. Sikit-sikit. Lepas tu, bila Darwish jatuh tu, mak letakkan plaster ni. Darah berhenti tak? Berhenti. Okey, jadi fungsi plaster ini yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas adalah boleh menutup luka. Contoh luka kan, dia boleh tutup dan boleh menyebabkan darah yang mengalir itu tidak keluar. Okey. Seterusnya di sini siapa ada dua gambar ni? Ustaz nak minta bantuan. Siapa yang boleh bantu ustaz ni? Iris. Tadi Iris tak dengar suara ustaz kan? Sekarang ni Iris nampak tak gambar ni? Nampak. Iris, cuba beritahu ustaz apa yang Iris nampak dalam gambar yang pertama ni. Kain untuk macam balut tangan bila macam patah. Oh, okey. Iris pernah tengok tak kawan-kawan Iris terjatuh? Ataupun Iris pernah tengok kawan-kawan yang pakai kain ini? Tak. Tak pernah? Tak. Okey. Disebut kain apa ni? Bandage. Cuba sebut. Bandage. Okey, yang kedua ini, Iris. Gambar apa ni? Kain. Kain apa? Kain yang sama. Oh, kain anduh. Bukan kain yang sama. Kain anduh. Regular bandage. Okey, terima kasih Iris. Okey, jadi ustaz nak ceritakan sikit kan.
Kalau kamu pernah tengok kawan-kawan kamu kan, bila berlari dekat sekolah kan, terutamanya waktu hari sukan kan, bila jalan-jalan, lari, main-main, tiba-tiba jatuh. Lepas tu tangan dia terseliuh ataupun patah atau apa. Jadi cikgu akan membawa kain anduh ini. Kain anduh dia akan ikat dekat tangan kamu, angkat dan letakkan macam dalam gambar yang kamu lihat ini. Jadi bila kamu letak macam ni, tangan kamu tak berlakulah pergerakan banyak. Jadi bila tak berlaku pergerakan banyak, dia boleh menyebabkan kamu punya kesakitan itu kurang dan boleh menyebabkan kamu punya patah tu mungkin dia tak akan jadi lebih teruk. Dan kesakitan ataupun patah kamu tu boleh lagi cepat sembuh lah. Okey, jadi kamu tahu kan apa itu kain anduh dan fungsi dia. Okey, ini adalah antara peralatan ataupun bahan-bahan yang terdapat di dalam orang panggil apa tu, peti pertolongan cemas. Okey. Jelas ke tak jelas kelas? Jelas. Okay, jelas. Okey, kita lihat lagi gambar seterusnya. Jelas. Okey, cempaka ayu. Boleh bantu Ustaz ke? Boleh. Cuba kamu lihat gambar yang pertama ni. Apa ni? Kain kasar. Kapas. Okey, kain kasar kan. Dia guna macam mana ni? Diguna untuk luka. Luka kan. Bila kamu mengalami sebarang luka, kan, kamu contohlah bawa pisau ke sekolah kan, tengah asah apa? Asah pensel kan. Mana ada asah pen kan, asah pensel. Asah pensel, asah. Lepas tu tiba-tiba terlajak terkena sikit tangan kamu. Terkeluarlah kulit dan mengeluarkan darah. Selalu apa yang kamu akan buat? Kamu akan beritahu cikgu kamu lah. Cikgu kamu akan ambil kain kasar, gauzi ni ataupun kain kasar. Dia akan lap. Ambil kapas dulu, lap luka, sapu ubat dan dia akan tutup menggunakan kain kasar. Okey. Siapa yang pernah mengalami kecederaan dan dibalut menggunakan kain kasar? Cuba angkat tangan. Haziq. Haziq jatuh kat mana Haziq? Haziq? Ya, Haziq jatuh kat mana? dekat kampung. Lepas tu luka tak? Luka? Luka. Lepas luka tu letak kain kasar ni kan? Tak, guna plaster. Guna plaster. Tapi cuci dululah kan? Sebab Okey. kat kampung tak ada. Okey. Terima kasih Haziq. Okey, ni Faris angkat tangan. Faris, jatuh kat mana Faris? Terkena bucu cermin. Sakitnya. Dekat mana? Dekat cermin. Dekat rumah lah. Dekat rumah ke kat sekolah? Kat rumah. Lepas tu, guna kain ni tak? Guna? Guna balut luka tu? Okey, terima kasih Faris. Jadi, fungsi kain kasar perubatan ini, bila kamu dah cuci luka semuanya dan bila selesai tu, kamu sapu ubat dan kamu letakkan kain kasar ni supaya luka kamu tak dimasuk ataupun kuman dan sebagainya, kamu tutup. Okey, yang kedua, cempaka ayu. Apa yang disebut tu? Apa yang gambar yang kedua tu? Mana? Gambar yang kedua. Gambar yang pertama kain kasar kan? Gambar yang kedua ni? Kapas. Okey, cotton. Kapas kan? Okey, terima kasih cempaka ayu. Okey, kapas ni digunakan untuk lap luka kan? Bila kamu ada sebarang luka jatuh kan dan sebagainya. Jadi cikgu ke mak kamu ke siapa-siapa pun dia akan ambil kapas ni, dia akan sapu-sapu luka tersebut. Yang kedua, kain kapas ni siapa yang pernah melihat pengurusan jenazah kan, ada kematian dekat rumah ke dekat mana-mana, kain kapas ni digunakan untuk sumbat di dalam rongga-rongga. Contohnya dalam hidung kan, ambil kapas sumbat dalam hidung. Ambil kapas sumbat dalam telinga. Ambil kapas sumbatlah di mana-mana yang ada lubang supaya lubang tersebut tidak dimasukilah dengan binatang-binatang yang
yang boleh menyebabkan jenazah tersebut. Inilah rosak dan sebagainya. Jadi itu di antara bahan-bahan yang terdapat di dalam peti pertolongan cemas. Okey, yang terakhir. Yang ni adalah povidone, iodine. Jadi iodine ni biasalah Ustaz rasa kamu semua pun pernah tengok dan pernah lihat lah. Bila kamu sakit, sapu je iodine ni. Dia boleh mematikan kuman dan boleh darah kamu boleh berhentilah dengan cepat. Walaupun darah tetap ada tapi dia boleh berhenti dengan cepat disebabkan kamu sapu benda ni. Cuma dia jadi tak cantik lah kulit kamu kan. Dia jadi warna kuning, habis warna kuning. Siapa pernah pakai iodine ni? Amir pernah guna tak iodine? Tak. Tak. Ni Putri. Kamu pernah guna iodine ke? Putri Nur Laili. Okey, tak apa. Mungkin mic dia tak boleh berfungsi dengan baik kot. Okey. Jadi bila kamu guna iodine dia boleh mengurangkan kesakitan. Okey. Okey, seterusnya kita Ustaz nak ajak sebelum kita tamatkan kelas, ada lebih kurang 20 minit lagi. Jadi Ustaz nak ajak kamu semua kita tonton video ni, lepas tu kita jawab soalan sikit. Lepas tu insya-Allah kelas kita boleh ditamatkan. Okey. Dah bersedia ke nak tonton video ni? Dah. Okey, dah. Okey, kalau dah Ustaz minta semua mute-kan suara, bagi perhatian dan jom sama-sama kita lihat video ini. Okey. Dan Ustaz nak minta lah kamu semua tolong ingatlah apa yang kita belajar hari ini, sebab kejap lagi Ustaz akan bagi link Google Form supaya kamu semua boleh jawab soalan berkaitan dengan peti pertolongan cemas yang kita belajar hari ini. Okey, senang je insya-Allah. Okey, jom sama-sama kita tonton. Okey, bila kamu dah lihat ni, Ustaz akan tengok video ni sama-sama dengan kamu. Jadi kita akan berhenti beberapa part dan Ustaz akan terangkan. Okey, yang pertama ni adalah pembalut luka. Pembalut luka ni digunakan untuk membuat balutan lah. Bila kamu luka, kamu boleh buat balutan. Dan yang kedua, plaster ni. Tadi Ustaz dah ceritakan kepada kamu dengan panjang lebar berkaitan dengan fungsi plaster, dan kawan kamu pun ada cerita dia kena luka, lepas tu mak dia ambil plaster tampal. Okey. Seterusnya, okey, seterusnya ni pita pelekat. Pita pelekat ni dia macam selotip tu lah. Bila kamu luka, nak balut dekat kamu punya kain kapas kasar tadi tu, dia akan menggunakan pita pelekat. Dan pembalut plastik ini, pembalut elastik, digunakan untuk membalut bahagian anggota yang terselio. Okey, seterusnya
Okey, kain aduh ni pun Ustaz dah ceritakan kepada kamu tadi, fungsi dia untuk digunakan menampuk anggota yang patah atau terselioh. Supaya anggota yang patah dan terselioh tu tidak merasa kesakitan yang lebih teruk lah. Dan kapas steril, ni pun Ustaz dah ceritakan tadi. Okey, gauze digunakan untuk menutup luka yang telah disapukan ubat. Jadi pun sama yang tadi, lebih kurang dia fungsi dia. Dan yang terakhir adalah yang seterusnya adalah putih kapas. Yang ni digunakan untuk menyapu ubat. Selalunya ada dalam kamu punya first aid tu. Okey, jadi Ustaz rasa kamu dah tahu kan apakah yang dimaksudkan dengan peti pertolongan cemas, lepas tu fungsi dan cara guna dia. Jadi Ustaz harap kamu semua jelaslah berkaitan dengan apakah yang dimaksudkan dengan peti pertolongan cemas, sebab apa kepentingan dia, apa peralatan yang ada dalam dia dan cara untuk menggunakan peralatan peti pertolongan cemas ini. Jadi Ustaz nak minta kamu supaya kita sama-sama menjawab soalan ini. Boleh ke? Ustaz letak dekat Ustaz letak dekat message eh. Boleh. Link dia dekat sini. Boleh. Nanti Ustaz letakkan dalam message ni, kamu boleh tekan jawab. Lepas jawab jangan left lagi, tunggu sekejap. Kita akan jawab sama kita akan jawab sama-sama dan insya-Allah selepas itu boleh tamatkan kelas. Dapat tak link ni? Dapat. Okey. Kalau dah dapat, Ustaz bagi masa lebih kurang 5 ke 7 minit untuk kamu semua selesaikan. Aku rasa kita pernah ada peti menggunakan kesakitan apabila mengalami kecederaan, menambah. Kalau yang dah siap, Ustaz ucapkan tahniah. Cuma jangan left lagi, tunggu sekejap kawan-kawan yang belum siap. Apakah fungsi kapas Ustaz tayangkan juga dekat skrin kamu, mungkin ada yang tak boleh nak jawab kan? Tak boleh nak buka link tu. Bagus. Dah ada 13 orang yang jawab. Oh, hampir semua betul. 100%. Okay, 16 orang, 17 orang dah jawab. Ustaz, saya 100% Ustaz. Oh, tahniah Haiman. Saya pun sama Ustaz. Okey, yang dapat 100% tahniah. Okay. Saya 100%. Saya pun. Okey, Ustaz bagi dekat kamu lagi 2 minit lah untuk kamu tunggu kawan-kawan sekejap sebelum kita bincangkan jawapan tersebut.
Nanti Ustaz akan tayangkan markah kamu. Okey. Okey Ustaz. Okey Ustaz. Saya Apa? betul semua. Yang betul semua tahniah lah. Yang tak betul semua pun tak apa, tahniah juga. Nanti kamu akan tahulah apa fungsi dia tu kan. Okey. Sekejap Ustaz nak check berapa orang dah jawab. Dah 21 orang yang jawab. Majoritinya semua dapat 100% lah. Alhamdulillah. Okey, lagi 1 minit. Okey. 10, 9, 8, 7, 6, 5, Boleh 4, 3, 2, 1. Okey, masa dah tamat. Kita akan bincang jawapan sekejap. Lepas bincang jawapan, Ustaz akan tunjukkan markah kamu. Lepas Ustaz tunjukkan markah kamu, Ustaz akan buat penutup, dan selepas penutup insya-Allah kita boleh left, dan insya-Allah kita jumpa lagi pada esok hari pendidikan Islam Jawi insya-Allah. Okey. Sekejap Nampak tak dekat skrin kamu ni? Nampak. Okey, jom jawab. Jom jawab sama dengan Ustaz. Nampak. Okey, Ustaz letak dulu nama Ustaz Afifuddin Azizan. Okey, apakah sebab kita perlu ada peti golongan cemas? Yang pertama, mengurangkan kesedar bilangan kenderaan. okey. Seterusnya, kita pergi kepada soalan yang kedua. Apakah kepentingan peti pertolongan cemas? Menyimpan ubat pemanasan. Okey. Kita pergi pada soalan yang ketiga. Apakah bahan yang ditunjukkan di dalam gambar di bawah? Yang ni kalau siapa salah memang layak Allah kan. Okey. Apakah bahan yang terdapat di dalam gambar di bawah? Okey. Apakah fungsi kapas steril? membersih luka Okey, bagus. Tengok Ustaz dapat berapa? Bioskop. Yeay. Ustaz dapat 100%. Okey, alhamdulillah. Okey, jadi sekarang Ustaz nak tunjukkan markah kamu. Nak tengok tak? Okay, sekarang okey, sekejap. Edit background macam mana Aret? Okey. Nama saya. Okey, sekejap sekejap. Ustaz zoom sikit, zoom. Okey. Ustaz zoom lagi sikit supaya kamu nampak markah kamu kan. Ustaz. Okey. Tengok markah kamu nama Kasih. Kasih dapat 100%. Semua Zahira dapat 100%, Asru dapat, Asru dapat, Aziz dapat, Amir dapat, Faris dapat, Dasuha dapat, Ain dapat 100%. Aufa pun dapat, Nur Fisha dapat, Nurul Intan, Adam dapat 80, Nurul Zulaika 100, Nur Atikah, Iris 100%, Aiman, Muhammad Faris, Putra, Fairisuddin 100%, Muhammad Arad, Muhammad Aiman. Last sekali pelajar yang baru Afifuddin bin Azizan dapat 100%. Okey. Jadi Ustaz ucapkan tahniah lah kepada kamu semua yang berjaya mendapat 100%. Jadi sebelum Ustaz akhiri kelas, Ustaz nak tanya kamu, siapa yang boleh bantu Ustaz? Apa yang kamu belajar hari ini? Cuba seorang angkat tangan dan bagi tahu Ustaz. Ustaz nak 2 orang, 3 orang bagi tahu. Okey, Hamizat
Apa dia ni? Haziq Ryan Saya. bin Hamizat. Okey, cuba Haziq Ryan. Cuba kamu bagi tahu apa yang kamu dapat daripada kelas hari ni. Belajar tentang peti pertolongan cemas. Okey. Lepas tu kegunaan peti kecemasan. Okey. Bagus. Terima kasih Haziq. Jawapan yang sangat bagus kan. Memberikan kesimpulan yang kita belajar terus hari ini. Okey, yang kedua, siapa yang boleh bantu Ustaz? Okey, Faris. Faris angkat tangan tu Faris. Lepas ni Cempaka Ayu pula. Faris. Ya. Apa yang kamu belajar daripada kelas yang Ustaz ajar hari ini? Memahami tentang kegunaan peti pertolongan cemas. Okey, bagus Faris. Jadi, Ustaz nak tanya kamu kan, dekat rumah kamu siapa yang ada peti pertolongan cemas? Saya. Oh, saya. Oh, ramai yang ada kan? Saya. Saya dekat rumah. Okey, kalau ada baguslah kan. Bila kamu luka, kamu tahu nak buat apa. Jadi sepatutnya kamu kena ada lah. Setiap rumah kena ada. Sekolah memang wajib ada. Kalau tak ada jadi satu kesalahan bagi sekolah tersebut. Jadi kalau yang tak ada tak apa. Simpan je ubat-ubat biasa tu kan. Macam minyak gamat dan sebagainya. Bagi ada. Supaya bila berlaku kecemasan ataupun luka kamu boleh merawat. Okey. Yang ketiga, siapa yang boleh berikan kesimpulan apa yang kamu dapat daripada kelas hari ini? Seorang lagi, last Ustaz nak. Cempaka Ayu, tadi dia nak cakap. Okey, sila. Tak nak. Oh, tak nak. Lagi siapa lagi? Cuba Aiman, Aiman. Aiman dapat apa Aiman hari ni? Dapat Dapat apa Aiman? dapat belajar Belajar apa? di pertolongan cemas. Okey. Tahu kan apa cara guna dia? Okey, terima kasih Aiman. Jadi, Zahira. Okey. Zahira last. Zahira angkat tangan. Dia nak cuba nak cakap. Okey Zahira, silakan Zahira. Saya dapat faham cara untuk menggunakan peti pertolongan Okey, bagus. cemas. Okey. Terima kasih Zahira. Jawapan yang baik. Okey, jadi kesimpulan yang Ustaz boleh buat hari ini kelas, murid-murid sekalian, apa yang kita dapat daripada kelas ini, yang pertama, kamu boleh tahu apakah yang dimaksudkan dengan peti pertolongan cemas. Dan kamu pun pernah lihat dan hari ini kamu tahu apakah yang dimaksudkan dengan peti pertolongan cemas. Seterusnya kamu tahu apakah sebabnya kita perlu ada peti pertolongan cemas, apakah fungsi peti pertolongan cemas tersebut, dan apa yang paling penting kamu tahu apa yang ada di dalam peti pertolongan cemas tu. Macam-macam bahan yang ada. Dan kamu juga tahu apakah fungsi bahan tersebut, digunakan untuk apa, untuk buat apa dan sebagainya. Dan yang terakhir tadi kita buat soalan dan majoriti kamu ni yang jawab soalan Ustaz ucapkan tahniah mendapat 100%. Oh hebat kan kalau peperiksaan ni semua dapat A ni. Yang paling ni pun 80. Tu pun masih A lagi. Jadi Ustaz ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi di lain masa dan ketika. Kalau ada soalan, kalau tak ada, Ustaz ucapkan terima kasih. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz.